Saya nak beritahu, inilah ralat yang pertama dalam sejarah dunia, saya rasa. Satu bajet yang dibentangkan ada ralat 4 bilion. Come on, 4 bilion daripada 300 bilion itu melebihi apa ni 1% daripada total pembelajaran. 1% ni besar. Waktu saya nak maklumkan, saya ingat this is afterthought. Walaupun surat itu bertarikh 17 tadi semalam, kita persoalkan, saya bangun, saya kata kita nak tanya pasal itu, macam mana boleh datang ralat. Datuk Razi bangun juga cerita pasal ralat ini. Dia jawab, dia jawab, Menteri Kewangan jawab. Dia kata kita dah minta supaya Timbalan Menteri Kewangan jawab benda ini. Dia nak jelaskan, dia jelaskan adalah pada hari Jumaat itu ada cabinet meeting 11 pagi, dan kita ada tambahan beberapa perkara, maka tak sempat kerana dokumen dah siapkan awal. Maka sebab itulah kita tak ubah dokumen yang telah pun disiapkan awal. Saya nak maklumkan, kalau engkau betul-betul dah tahu ada perubahan, masa bajet, pembentangan bajet tersebut senang je. Masa ucapan kau tersebut, kepada semua ahli-ahli yang berhormat, saya minta maaf. Angka dalam dokumen itu sebenarnya 308, 084, 005, 00 itu terpaksa diubah kepada 312, 159, 005, 000. Sebab dia bentang, dia kata pada 16 hari bulan, pada 13 hari bulan. Jadi kalaulah dia betul lah tahu, mengapa tak umumkan masa dia buat pembentangan ucapan dia boleh saja, dan kita terima. Dan kita akan hanya persoalkan dari segi detail. Ini tidak. Kita persoalkan hasilnya tak betul. Maknanya pembangkang go into detail. Saya nak maklumkan, pembangkang go into detail kerana ini adalah sesuatu yang dianggap oleh kami pihak pembangkang sebagai sesuatu yang paling mustahak untuk kita tentukan perasaan rakyat di bawah sana, untuk memberikan rasa kelegaan bahawa kita tahu apa yang kita lakukan. Tadi telah dijelaskan berkaitan dengan ralat ini, dan semalam pun saya, Ketua Pembangkang dan beberapa sahabat lain telah menyentuh tentang perkara ini, dan jawapan Menteri Kewangan adalah benda ni biasa. Benda ni biasa masa dia jadi Menteri Kewangan dulu pun ada ralat. Tetapi apabila saya semak dengan berbagai pihak yang telah lama melihat bajet ini, berkaitan dengan ralat hasil ini, seingat saya ini kali pertama. Ralat berkaitan dengan anggaran hasil, because this is serious matter. Ini anggaran hasil, berapa kerajaan akan dapat. Jadi Ketua Pembangkang tadi dah sentuh, dan saya pun sebelum ini saya dah sentuh. Cuma saya nak tunggu penjelasan semalam. Tapi penjelasan semalam dikatakan sebelah paginya ada mesyuarat kabinet, maka ada terdapat perubahan dan sebagainya, maka ditukar. Tetapi kalau lihat buku ini buku yang dibentangkan di meja letak pada hari pembentangan bajet. Peningkatan cukai perkhidmatan pun tak ada line item. Tak ada line item. Tak ada line item peningkatan cukai pendapatan ni. Biasanya bila ada perbincangan komponen cukai, ini benda besar. Benda ni diteliti dengan mendalam. Dia tak boleh tiba-tiba teringat aku nak buku satu line item cukai cukai perkhidmatan boleh buku. Tak ada. Perkara ini diteliti siap-siap, because ini merupakan asas hasil kerajaan. Jadi sebab itu saya dah bangkitkan sebelum ini. Jadi kita senyap sekejap nak tunggu pokok dah semalam jawab masa penggolongan apakah rasionalnya. Dan jika kita lihat antara komponen paling besar peningkatan hasil yang disebut oleh Ketua Pembangkang tadi adalah cukai perkhidmatan 3.45 bilion. Cukai perkhidmatan tadi komponennya pertama yang naik daripada 2 hingga 600 kecuali makanan dan telekomunikasi, dan komponen lain yang kosong naik pada 800. Dan antara komponen yang ramai kami di Pembangkang sentuh adalah berkaitan dengan logistik, kos logistik. Kos logistik daripada tak ada naik jadi 800. Dan ini SST Ini SST kita kena faham.
Bila kos logistik dalam konteks SST, logistik katakanlah kita ambil daripada manufacturer atau pengilang nak hantar kepada wholesaler ataupun pemborong, dah ada kos logistik kat situ. Kos logistik sebelum ini tak ada SST, sekarang ini dah ada SST 8%. Dan daripada pemborong nak hantar kepada peruncit, ada lagi kos logistik 8%. Ini tak termasuk yang belakang-belakang lagi dalam supply chain tersebut. Jadi sebab itu kita tekankan, betul ke kerajaan dah lihat perkara berkaitan dengan logistik dimasukkan dalam SST ini dalam keadaan rakyat mengalami tekanan kos hidup. Dan saya tekankan benda ini akan membawa pada peningkatan inflasi. Tapi dijawabnya, mana ada ini service tax ni untuk makanan apa semua, tak ada. Ini bukan soal makanan, ini soal logistik ni komponen paling besar. Ini ramai kami menyentuh dalam Dewan, sehingga kan semalam baru Perdana Menteri sebut apa? Saudara-saudara boleh rujuk ucapan semalam, Menteri Keuangan sebut perkara ini akan dibincangkan dengan pihak logistik. Di mana Ketua Pangkat sebut sepatutnya libat urus ini dibuat terlebih awal. Buat betul-betul libat urus ini, apakah kesannya pada rakyat. Sebab kita tak nak nanti segala perkara yang diberikan kepada rakyat bagi peningkatan untuk bantuan rakyat dan sebagainya ini, akhirnya dimakan oleh kenaikan yang tak perlu ataupun tak teliti ini. Jadi sebab itu saya kata tadi, bila tak ada line item dalam bajet ini satu persoalan besar. Maknanya, apakah kerajaan, saya sentuh semalam, kerajaan rasa ini yang nak dibelanjakan, jumlah ini nak dibelanjakan, ya, jumlah ini nak dibelanjakan. Pada masa yang sama, kerajaan kata kami nak turunkan defisit. Nak turunkan defisit. Bila you nak belanja lebih, you nak turun defisit, you nak kena cari kat mana nak dapat duit. Sama ada dapat duit, sumbernya adalah untuk meningkatkan hasil. Hasil mana nak tingkatkan? Apakah pada waktu itu baru terfikir nak kenakan SST? Apa-apa cukai nak dikenakan, perlu dibuat penuh penelitian. Bukannya dah umum dahulu, bila kita kata dah kaji ke belum, kita akan bincang dengan syarikat-syarikat logistik. Jadi perkara utama di sini adalah ketidaktelitian dalam kerajaan menyediakan bajet. Saya rasa ini kali pertama ni ketidaktelitian ini berlaku, di mana kesannya nampak kecil, tapi bila satu komponen besar dalam yang melibatkan rakyat secara keseluruhannya disentuh tanpa penelitian, kita khawatir kesannya dalam konteks kenaikan kos sara hidup kepada rakyat tahun depan, kalau tak ditangani akan menjadi begitu mendadak. Jadi sebab itu semalam barulah Menteri Keuangan fikir, tak apa, kami duduk dulu fikir bincang dengan syarikat logistik. This not how we do it, seperti mana yang disebut oleh Menteri Yang Muhammad Ketua Pembakan tadi, sepatutnya dah dibincang siap-siap. Terima kasih.